Berbaju cahaya seri purnama, tarikan berseli mengindah tanaman. Chongsam kebaya sari bersama, pakaian tradisi zaman berzaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Izzati Batrisya dari kumpulan 1 dan saya akan menerangkan tentang sedikit pakaian tradisional yang terdapat di Malaysia. Tidak boleh disangka lagi bahawa Malaysia mempunyai pelbagai jenis kain dan berbagai pakaian tradisional yang termasuk dengan bentuk dan warna. Pakaian tradisional adalah pakaian tradisional yang terdiri daripada 3 budaya utama, iaitu Melayu, Cina dan India. Setiap budaya mempunyai tata cara pemakaiannya sendiri yang dipengaruhi oleh agama, pengaruh dan budaya tempatan. Kini, pakaian tradisional digunakan dengan meluas di seluruh Malaysia, iaitu kebaya Melayu, sari dan chongsam. Kini, rakan-rakan saya akan menerangkan tentang pakaian tradisional dengan lebih mendalam. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Haziq dan saya akan menceritakan tentang pakaian tradisional adat Melayu. Saya akan menceritakan 2 baju Melayu dan 2 baju kurung. Baiklah, untuk baju Melayu, kita ada baju Melayu Teluk Belanga. Saya tak pakai baju Melayu Teluk Belanga. Jadi pada bahagian skrin di belah kiri, kita boleh nampak satu contoh gambar baju Melayu Teluk Belanga. Apa keunikan baju Melayu Teluk Belanga ni? Baju Melayu Teluk Belanga ni asal daripada Johor dan nama lain baju Melayu ini adalah baju Melayu Johor. Keunikan lain pada baju ini ialah pada bahagian collar. Kalau kita lihat pada bahagian collar, terdapat hanya satu butang saja dan terdapat belahan pada bahagian dada. Jadi baju Melayu ni agak seksi lah. Baju Melayu yang seterusnya ialah baju Melayu cekap musang. Saya pakai baju Melayu cekap musang, jadi saya boleh tunjuk. Baiklah, ini adalah baju Melayu cekap musang. Jadi apa perbezaan antara baju Melayu Teluk Belanga dan cekap musang? Pada baju Melayu cekap musang terdapat 5 butang, iaitu 3 di bahagian dada dan 2 di bahagian collar. Dan kalau kita lihat pada bahagian collar ni seperti mencekap. Sebab itulah mendapat gelaran baju Melayu cekap musang. Baiklah, saya akan bergerak seterusnya, iaitu baju kurung. Baiklah. Seperti yang saya telah mengkaji, terdapat banyak sebenarnya jenis-jenis baju kurung sebab perempuan ni tak cukup satu. Baiklah, baju kurung yang terdapat yang saya boleh senaraikan pada hari ini dan saya boleh share ialah baju kurung Sarawak. Baju kurung Sarawak ni kalau anda boleh lihat pada bahagian kiri skrin, dia adalah berbeza daripada baju kurung yang kita selalu nampak. Baju kurung Sarawak ni dia mempunyai pattern pada bahagian design lah, dan juga mempunyai cutting yang ramping mengikut badan wanita tersebut. Baiklah, baju kurung yang seterusnya adalah baju kurung Negeri Sembilan. Baju kurung Negeri Sembilan ni saya boleh katakan agak unik sebab dia seakan-akan sama seperti baju Melayu, sebab dia dipakai dengan kain yang lain dan baju yang lain, dan ia adalah satu keunikan daripada Negeri Sembilan. Jadi saya rasa itu saja yang saya boleh share. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, anda boleh Google. Sekian daripada saya. Terima kasih. Nama saya Aimi Azrina dan saya akan menerangkan serba sedikit tentang pakaian tradisional kaum India, iaitu sari. Perkataan sari berasal daripada Prakrit Saktika, iaitu sastra agama Jain dan Buddha awal. Gambaran pertama pemakaian sari ini adalah pada sebuah patung padri lebah Indus. Ia telah dinyatakan bahawa pemakaian sari ini ataupun selendang ataupun tudung telah diamalkan oleh wanita-wanita India sejak dulu lagi. Corak dan gaya sari masih sama selama beratus-ratus tahun. Pada masa kini, sari merupakan pemakaian tradisional India yang sangat dikenali seluruh dunia. Kain sari dililit pada badan dan bahagian hujungnya yang disulam terletak di atas bahu kiri pemakainya. Kain dalam yang dikenali sebagai petticoat ataupun choli yang boleh dipakai sama ada di atas bahagian pusat ataupun di bawah bahagian pusat, boleh digunakan untuk menyokong atau mengelakkan kain sari tersebut dari melucut.
Sari ini diperbuat daripada pelbagai jenis corak, warna dan juga jenis kain. Selain daripada sari, kurta juga merupakan satu pakaian tradisional India bagi pihak lelaki pula. Kurta merupakan satu kemeja yang panjang hingga ke lutut yang diperbuat daripada kain linen ataupun kapas. Pakaian-pakaian tradisional India ini selalu dipakai ketika musim perayaan Deepavali, Taipusam, Hari Wesak dan juga ketika bersembahyang di kuil. Dengan ini, jelaslah bahawa sari ini penting bagi kaum India. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pakaian tradisional kaum Cina yang bernama Cheongsam. Nama Cheongsam bererti pakaian panjang. Cheongsam atau dikenali juga sebagai Qipao merupakan pakaian wanita dengan corak bangsa Tionghoa. Busana klasik Cina yang asalnya berlapis-lapis, syarat dengan sulaman benang emas dan sutera, kini masih boleh dilihat dengan diubah suai mengikut peredaran masa kini dan kesesuaian. Cheongsam biasanya dipakai oleh wanita berketurunan Cina. Ianya biasa dipakai pada upacara-upacara tertentu seperti majlis perkahwinan dan juga semasa Tahun Baru Cina. Cheongsam dipakai ketat dan mempunyai belah sedikit di bahagian kiri dan kanan. Ianya juga mempunyai leher yang tinggi, mempunyai butang di bahagian bahu dan mempunyai bentuk yang sendat di pinggang. Cheongsam merupakan gaun khas masyarakat Cina yang melekat di tubuh badan yang membuatkan apabila seseorang itu memakainya, ianya dapat menonjolkan tubuh badan mereka. Beberapa motif umum yang dipakai untuk Cheongsam adalah bunga, burung, naga dan sebagainya. Cheongsam umumnya diganti dengan pakaian yang lebih selesa seperti seluar jean, baju panas, suit dan skirt bisnes. Akhirnya, jubah labur, baju Shanghai dan samfu kekal dipakai di dalam majlis dan upacara kaum Cina. Buah selasih, buah kelubi. Di dalam dulang hidangan pagi. Terima kasih daun keladi. Bila diundang, datanglah lagi. Budaya pakaian tradisional semakin dilupakan. Ini adalah kerana kebanyakan remaja obses ataupun suka dengan pakaian yang kita panggil ala-ala barat. Mereka tidak sedar bahawa perbuatan mereka mampu menghakis budaya sesebuah kaum itu. Oleh sebab itu, kita perlulah berbangga dengan pakaian tradisional kita kerana ia melambangkan identiti sesebuah kaum itu. Alhamdulillah, ini sahaja daripada kami, Kumpulan 1 Malaysia. Assalamualaikum. Sebagai seorang rakyat Malaysia, saya sedar bahawa kita perlulah bersyukur dan memupuk perasaan cinta pada negara. Bukan itu sahaja, kita perlulah bekerjasama dalam memajukan negara yang tercinta ini supaya kita bertahan teguh walaupun mendapat ancaman dari orang luar. Cinta kita terhadap negara sangat penting kerana ia adalah untuk memupuk semangat patriotisme di dalam kalangan masyarakat. Ia juga untuk menjalinkan hubungan yang kuat dan juga positif dengan bangsa-bangsa yang lain. Kita juga patut bersyukur kerana telah dilahirkan dalam negara Malaysia yang penuh dengan kebanggaan ini. Saya sebagai rakyat Malaysia berasa sangat bersyukur dan cinta akan negara kerana walaupun mempunyai kepelbagaian budaya, bangsa dan agama, rakyat Malaysia masih hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Harapan saya berharap Malaysia terus bangkit dan dapat berdiri setanding dengan negara-negara maju lain seperti Jepun dan Korea. Kita sebagai rakyat Malaysia harus memiliki semangat cinta terhadap negara yang amat tinggi. Kerana setelah saya menghasilkan blog ini, saya mendapati bahawa Malaysia ini terdiri daripada pelbagai jenis adat-adat, iaitu adat Cina, adat India, adat Melayu, dan bukan sahaja pada pakaian tapi juga kepada adat-adat yang lain. Dan disebabkan itu, Malaysia menjadi sebuah negara yang berbilang kaum dan kita sepatutnya berasa bersyukur dan harus meningkatkan semangat cinta terhadap negara kita kerana kita diberikan sebuah keunikan yang lain daripada negara-negara Asia, iaitu perbilangan kaum di Malaysia. Kita juga telah mendapat pelbagai info-info yang menarik daripada kaum-kaum yang lain, bukan sahaja daripada kaum Melayu. Dan disebabkan itu, Malaysia telah meningkat dan telah maju dari segi pembangunan dan juga daripada segi semangat cintakan negara. Oleh itu, kita harus bersyukur dan kita harus sentiasa
mengingatkan kepada generasi-generasi yang seterusnya bahawa semangat cinta terhadap negara itu adalah amat penting, dan kita harus juga memiliki satu pemikiran yang lurus, iaitu dalam pembangunan negara, kerana setiap negara ingin memajukan negara sendiri, dan saya rasa bahawa negara Malaysia juga boleh maju disebabkan perbilangan kaum tadi. Oleh itu, kita harus sentiasa mengingatkan orang-orang yang lain, kaum-kaum yang lain dan juga masyarakat di Malaysia bahawa kita harus mempunyai semangat cintakan negara yang tinggi, dan kita harus bersatu padu dalam memajukan negara kita.